Merubah perspektif dan juga landscape kita berinteraksi, berkomunikasi dan berurusan pada masa hadapan yang memerlukan kepada dunia digital sepenuhnya. Ya, dan pastinya kita dah pun diwar-warkan tentang perkara ini, tentang My Digital ID telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga telah pun mendaftarkan diri dengan identiti digital. Kita nak tahu lebih lanjut bagaimana ianya dapat dimanfaatkan bersama. Kita ingin anda sama-sama saksikan, ini dia sewaktu pelancaran My Digital ID yang telah pun dilaksanakan. Jadi, Perdana Menteri menjadi individu yang pertama untuk menggunakan teknologi ini supaya dapat dipraktiskan nanti insya-Allah sampai ke segenap pelosok negara dan semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Dan bagaimana ia berfungsi dan juga bagaimana ia memberikan maklumat apa yang ada dipaparkan. Dan kita harapkan agar ini adalah dapat meningkatkan keselamatan, kecekapan dan keyakinan terhadap segala pengenalan dan juga pengesahan diri, termasuklah transaksi dalam talian dan juga pengenalan diri dalam talian. Ya, sebab sekarang ini semua menggunakan teknologi yang canggih kan dalam talian. Bersama dengan Profesor Badia Dr. Asnul Khalid Muhammad Sabri. Beliau ialah Jabatan Kepintaran Buatan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Terima kasih Doktor sebab kita untuk pagi ini. Ya Doktor. Okey Doktor, kita nak mulakan dengan mengetahui tentang My Digital ID. Apakah itu yang dikatakan tentang My Digital ID? Silakan Doktor. Okey, so My Digital ID tu kalau kita ikut untuk pengenalan diri kita dalam secara fizikal, kita sebenarnya kita menggunakan MyCard. Kalau kita pergi berurusan dengan bank, the way it works is kita pergi ke bank, kita bagi MyCard and then kita present at the counter kan. And then bila kita nak buat sebarang transaksi, mungkin kita kena tanda tangan. Tapi untuk transaksi yang orang kata security level dia lebih tinggi, kita kena gunakan cap jari. Itu kaedah di dalam dunia nyata. And is accepted as a standard lah sebab orang percaya maklumat yang ada dekat MyCard tu ia mengandungi maklumat diri kita personal yang orang kata berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Dan juga ada maklumat biometrik, termasuk maklumat muka kita pun ada. Tapi sekarang ni most of the time kita guna fingerprint lah ya. Jadi isu dia sekarang macam mana kita nak translate the same process tu ataupun orang kata nak gunakan kaedah yang sama dalam proses digital. Kan? Sebab kalau kita nak berdepan dengan komputer, kita nak buat login dekat website-website ataupun portal-portal kerajaan yang mana kita kena submit maklumat peribadi, kita tak ada fingerprint kat rumah kan. Betul. So macam mana kita nak buat? So dekat situlah tercetusnya orang kata kegunaan My Digital ID ni, something yang can replicate, benda yang boleh mereplikakan konsep penggunaan MyCard dan di dalam dunia nyata tu. Itulah cara orang kata kefahaman sekilas. Jadi bagi mereka yang langsung tidak ada gambaran yang tepat kan. Jadi sejauh mana dia punya practicality dalam zaman yang orang kata lah berdepan dengan orang takut scammer, orang takut macam tahap keselamatan kan. Jadi macam apa yang dijanjikan dengan teknologi terbaru ni? Okey, jadi kalau kita tengok My Digital ID ni, dia memenuhi tahap security yang paling tinggi. Kalau kita ikut standard international lah, actually in US tapi it's accepted dekat peringkat global, NIST, kaedah My Digital ID ni memenuhi IAL3, Industry Assurance Level 3. Sebab macam yang kita tengok dalam video tadi semasa Datuk Seri Anwar hendak register untuk mendapatkan My Digital ID tu, seseorang tu perlu hadir secara fizikal ke kios. Untuk kali pertamanya untuk dapatkan ataupun activate ataupun register for the My Digital ID tu, dia kena hadir secara fizikal, physical presence. IAL3 tu maksudnya dia kena hadir secara present untuk buktikan diri dia wujud. And then masukkan MyCard, okay, and then kena ada satu token juga which is the password, and then dengan fingerprint verification. Itu level security yang diperlukan. Jadi benda yang orang kata memudahkan selepas ini adalah sebenarnya sama juga kita akan memerlukan kita punya registered device tu dan kita memerlukan kita punya password. So dia two factor authentication. Tapi orang akan tanya apa beza dengan sebelum-sebelum ni kan. Orang dah pakai OTP, one time password. Ada orang pakai PIN yang issued real time yang bank dah gunakan ya. Betul. Jadi sekarang ni konsep dia adalah orang kata single sign on. So untuk semua portal kerajaan ni kita hanya pakai satu password, satu device. Senang, dia integrated lah. Tak perlu lagi kita nak
tak adalah isu-isu lupa password tak ada. untuk aplikasi ini dan sebagainya. Okey, adakah ini juga kita perlu khawatir tentang keselamatan dari sudut data-data yang diperolehi oleh setiap jabatan ini? Apa yang sering kali kita dengarkan kan, walaupun kita tahu ianya berada pada tahap keselamatan yang tinggi, bagaimana untuk memberi fahaman kepada masyarakat luar sana yang sebenarnya ini bukanlah dalam masa memudahkan mereka, tidak mengganggu gugat keselamatan data peribadi. Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok seperti yang Anim cakap tadi tu, betul lah dia mempunyai tahap keselamatan yang tinggi sebab dia avoid konsep biasa orang bila scam ni dia ada satu terma yang dipanggil phishing. Phishing ni sebenarnya dia akan cuba mencuri password kita. Dia akan cuba mencuri password kita. Tapi dalam konteks ni tak ada lagi phishing sebab bila kita nak log in kepada portal tersebut, kita ada two factor tu. So dia bukan sahaja memerlukan kita punya password tapi memerlukan device kita juga. Dan kalau dia nak replika kita punya identity tu, dia kena copy the whole process. Maksudnya lamalah, fingerprint. Tak boleh lah. Sebab kan ingat masa kita nak register tadi kita kena pergi kios dan sebagainya. Okey, itu satu. Maksudnya daripada keselamatan memang pada keselamatan yang tertinggi. Second, kita kena asingkan konsep pengkalan data dengan proses autentikasi dan verifikasi ataupun keselamatan membuktikan pengenalan diri itu. So MyDigital ID ni dia berada di lapisan pembuktian identiti tu. Dia bukan dekat pengkalan data. Faham. So macam kita beli sistem ataupun yang membolehkan kita mengunci data lah. Tapi kita tak bertanggungjawab untuk yang pengkalan data tu. Sebab kalau sekarang kita tengok inisiatif kerajaan ada dua. MyDigital ID dengan PADU. PADU tu yang orang kata pasal pengkalan data dan sebagainya. Sosioekonomi. Faham. Okey. Jadi untuk yang ke depan ni, apa progres yang dijangkakan mampu untuk memberi manfaat kepada rakyat? Okey. Sebenarnya potensi untuk teknologi ini sangat besar lah. Macam yang cakap tadi, kita boleh akses ke sebarang portal menggunakan satu kaedah yang sangat selamat. Tapi orang kata moving into the future, lebih kepada masa depan, kita banyak berdepan dengan orang kata kita kena sign dokumen secara digital. Kan? Sekarang ni kalau kaedah kita macam even orang Korea datang rumah pun kita kena sign digital kan. Tapi kita sign digital tu is based on trust sebenarnya. Orang tu datang rumah, dia tengok kita pun sign. Tapi kalau konsep MyDigital ID ni particular application tu, aplikasi yang digunakan oleh yang perlu tahap privasi ataupun keselamatan tinggi tu, boleh menggunakan teknologi MyDigital ID tu untuk memastikan kita adalah kita yang sign. Tak ada orang bukan boleh wakil ke apa semua. bukan wakil. Okey, contoh kalau peranti hilang. Apakah antara perkara yang perlu dirisaukan? Sebab semuanya berada dalam peranti, kan? Two authentication tu termasuklah peranti dan juga anda yang mengetahui password. Jadi bagaimana? So konsep dia sama macam iCard. At any time dia kena pergi revoke ataupun tarik balik hak untuk penggunaan peranti tu, dan dia kena register balik dekat kios tu. Sama macam MyCard. Bila hilang, kita kena pergi pejabat polis, kita pergi di JPN, kita kena repeat the same process. Ibaratnya kita punya kad tu hilang lah. Proses yang sama. Betul. Okey, hilang dalam simpanan, buat report dan sebagainya, ulang balik proses tersebut. So kalau orang tanya hilang phone, orang risau kan. Sama macam hilang MyCard lah. So that's the level yang kita kena jagalah. Takkan kita nak hilang MyCard kita pula kan. Betul. Jadi apakah Dr. rasa cabaran untuk kita untuk migrasikan ke satu tahap yang kita mahukan teknologi yang tinggi, yang pada tahap yang paling komputer negara maju, tapi mungkin ruang penolakan yang ada untuk kita sampai holistik bukan mudah ya untuk capai ke semua peringkat di pedalaman dan sebagainya. Sebab saya sebagai seorang ahli akademik, of course saya impikan satu masyarakat yang orang kata menggunakan teknologi pada tahap yang tertinggi. Bekerjasama memberikan. So kalau kita tengok kerajaan punya moving forward ni, saya pun daripada Fakulti Kemitraan Rambatan. So kerajaan dah luluskan dana sebanyak 20 juta untuk wujudkan fakulti AI dan sebagainya. So semua ni adalah inisiatif-inisiatif yang disambut baiklah oleh komiti akademik. Tapi apa yang saya nak katakan adalah benda potensi for the future, konsep e-government, e-kerajaan. So sekarang ni kita dah selangkah lebih dekat. Maksudnya konsep madani itu atau pemberian dana ataupun sebagainya akan mudah lagi dilangsungkan pada masa hadapan. Terasa kalau PRU orang guna tu boleh?
Praktikal lah. I mean technically Tanpa kehadiran. technically should be okay. Sebab benda tu dah dilakukan dekat Estonia. Voting dan sebagainya. Voting kan. Okay. So tapi macam yang Fitri dengan Anim cakap tadi, dia punya kekangan lebih kepada adoption sekarang. Yalah, adaptasi. Trust. Ya. Okey, Okey, kita nak ada raikan juga komen penonton kita daripada di MHI melalui penonton Facebook. kita. Jom sama-sama kita lihat dan juga bacakan, memberi respon sebab kita ada live juga di Facebook. Okey. Ini dia. Daripada Lee Chaulan, My Digital ID, kalau kena scam, siapa yang nak bertanggungjawab? Dahlah guna satu password saja. Okey, tapi sebelum tu kita dengarkan pula daripada Zahid Paan. Kata selamat tapi maaf saya tak percaya. Sekarang kan zaman hacker dan scammer. Masa saya belajar di kolej dulu, banyak kali masuk berita akaun bank online kena hack. Jadi ramai orang duit simpanan mereka hilang. Saya kira inilah cabarannya kan untuk memberi pahaman dan juga adaptasi tadi. Betul. Yang cara kita kongsikan. Sedikit komen daripada doktor sendiri. Itulah kalau actually bila kita nak orang kata educate the public berkenaan teknologi tu, kita kena yakinkan mereka daripada segi evidence and proof. Jadi I think langkah PMX becoming the first My Digital ID holder tu is a very significant milestone. Sebab maksudnya PMX pada level yang tertinggi percaya. Rakyat pun patut move forward lah. Tapi macam yang saya cakap tadi tu, the whole framework tu adalah pada tahap keselamatan IAL3, Identity Assurance Level 3 yang paling tinggi, yang mana a particular person, seorang individu tu kena hadir secara fizikal untuk register, dan analogi dia sama macam kita pergi ke bank, kita present our my card, and then kita pun maybe dia challenge kita kan, challenge question, apa maklumat dan sebagainya, last known address dan sebagainya, and then kita sign. So the same proses now is being migrated kepada secara digital. Saya rasa itulah perlu melibatkan cabaran persepsi. Betul. Untuk kita buat satu anjakan paradigma yang besar ini, persepsi dan juga mungkin keyakinan mereka untuk tahap keselamatan dan bagaimana ia dapat beroperasi dan berpotensi untuk masyarakat. Pertama kalinya kita lancarkan, pasti ada cabaran yang tersendiri. Betul. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aznul Khalid Mat Sabri, Jabatan Kepintaran Buatan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Melaya, bersama dengan kita berkongsi pemahaman tentang bagaimana untuk kita meletakkan kefahaman kita terhadap My Digital ID, sebenarnya untuk meningkatkan keselamatan, keyakinan terhadap transaksi pengesahan paling mudah untuk beri kita atas cara yang pelbagai, alternatif lain, dan juga untuk kita naik taraf ke negara maju yang praktikal.